5 tahun dah Kak ni start dulu. Tapi orang tengok saat ni kedua. Ni Kak ni pernah buat ni. Kalau Kak ni Kak jatuh lah kan macam Mek ni dia arwah Mek ni lah. Dia jatuh. Jatuh. Maka abang gitu. Mana jatuh cancel boleh kan? So abang ni jatuh macam payung dia. Esok je lah. Lepas tu kalau rawat dia jatuh ni Kak ni komputer untuk orang hak lama kahwin tak boleh beli. Dia untuk air selasa. Selasa satu. Buat itu orang tadi rumah atau keluar pada rumah tadi. Rumah tadi. Mana orang dua sakit main rumah. Sakit main rumah. Perawatan terbaik apabila tubuh berasa sakit adalah diri sendiri. Ini kerana tubuh sendiri yang akan berasa tempat yang sakit itu tetapi bukannya pihak atau individu lain. Sebaliknya, yang berlaku kita menyerahkannya bulat-bulat kepada pihak lain apabila tubuh kita diserang sakit kerana kita tidak mempunyai ilmu ke arah itu. Kita sering berkata, perubatan Islam adalah perubatan terbaik untuk menyembuhkan penyakit. Rasulullah SAW merawat dan mengubat penyakit melalui 3 kaedah, iaitu pengubatan taibiyah, mengubat menggunakan benda-benda atau unsur-unsur alam. Kedua, pengubatan ilahiyah, mengubat menggunakan doa-doa, jampi atau ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, dengan menggunakan kedua-dua pengubatan iaitu taibiyah dan ilahiyah. Terjemahan kitab Tibun Nabawi Ibnu Qayyim. Inilah kaedah dan cara Rasulullah SAW mengajarkan umat-umatnya cara merawat penyakit melalui hadis-hadis baginda. Di antara sebahagian penyakit tersebut meliputi rawatan penyakit panas, iaitu demam panas, penyakit dalam perut, taun, luka, berbekam, merawat darah yang mengalir, sakit kepala, penyakit mata, jerawat, kutu di kepala, penyakit kusta, sakit tengkuk, mengawal kesihatan dengan muntah termasuk rawatan terhadap gangguan makhluk halus. Dalam hal ini, amalan dalam perubatan Islam dan alternatif mulai pendekatan rohani berdasarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, amalan para alim ulama, solat hajat, solat tahajud, wirid, zikir, tasbih, jabat dan sentuhan tangan aura telah diamalkan sejak lebih 1400 tahun lalu berbanding perubatan moden yang menggunakan peralatan yang agak mahal hanya berusia sekitar 600 tahun tidak mampu dinikmati oleh pesakit. Menurut pengasas Pusat Rawatan Keratun, Profesor Datuk Dr. Raden Johari Mansur Al-Haj berkata, bidang perubatan mempunyai 3 jenis iaitu medik, yakni perubatan moden, alternatif yakni tradisional dan rohani spiritual. Beliau lebih berminat dengan cara alternatif dengan menggunakan perubatan Islam. Ini kerana dengan cara ini ia diiringi dengan doa-doa yang menandakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hamba Allah SWT yang tahu berusaha dan ikhlas berdoa. Orang yang berusaha tanpa berdoa adalah orang yang sombong, manakala orang yang berdoa tanpa berusaha adalah orang yang malas. Sumber media terkini 1 Mac 2010. Misalnya, berhubung dengan rawatan sakit jantung tanpa mulai pembedahan dianggap luar biasa dengan hanya zikir semata-mata. Kisah berkenaan yang dipaparkan di zaman seorang ulama Islam tersohor Hasan Al-Basri, terdapat seorang pesakit jantung yang agak kronik. Oleh kerana tiada yang mampu merawat penyakitnya, mangsa mendapatkan bantuan Hasan Al-Basri walaupun terpaksa berjalan agak jauh dari rumahnya ke tempat ulama berkenaan. Setibanya di tempat Hasan Al-Basri, mangsa mengadu tentang masalahnya. Hasan Al-Basri menjawab supaya mangsa berzikir sebanyak 1000 kali, lalu pesakit jantung itu pulang. Kerana tidak sembuh juga,
dia datang lagi menemui Hasan Al-Basri lalu diberitahu supaya mangsa berzikir lagi sebanyak 1000 kali lalu mangsa pulang. Kali ketiga disebabkan penyakitnya tidak sembuh juga, dia datang lagi menemui Hasan Al-Basri sebagaimana kali pertama dan kedua. Pesakit itu diminta berzikir lagi sebanyak 1000 kali. Maka kali ketiga pesakit itu berbuat demikian, penyakit jantungnya sembuh seperti sedia kala. Hebatkan zikir itu. Zikir itu adalah makanan rohani. Manusia diserang sakit kerana banyak makanan jasmani tetapi kurang makanan rohani. Dalam hal ini, kita sering berkata Al-Quran itu adalah penawar segala penyakit, sama ada penyakit rohani dan jasmani. Tetapi berapa keratkah manusia yang diserang penyakit mengamalkan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran? Hanya sebutan di bibir semata-mata. Sudahnya orang yang berkata itu menerima rawatan daripada pihak lain tetapi tidak mengamalkannya sendiri sebagaimana yang diterapkan di dalam Al-Quran itu. Kita berzikir setiap hari tak kala selepas solat 5 waktu, tetapi kita tidak tahu khasiat dan kaedah yang patut dibuat dalam zikir itu yang ternyata boleh menyembuhkan penyakit sekalipun penyakit-penyakit kronik. Kita boleh melafaz zikir seperti kalimah bismillah, Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan selawat kepada Nabi SAW. Kesemua bentuk-bentuk zikir ini adalah rawatan dan penyembuhan terbaik untuk penyakit-penyakit kronik itu tadi. Bahkan boleh menghalang dan mengelak dari gangguan dan terkena jerangkap yang dipasang oleh makhluk halus seperti syaitan dan jin. Tetapi kenapa tidak kita gunakannya? Malahan amalan solat sunat tahajud yang dilakukan ketika jam 3 pagi lazimnya ketika ini pintu langit terbuka. Kita boleh melakukan rawatan, tetapi kenapa kita tidak gunakan kesempatan pada masa-masa tersebut? Berhubung dengan kehebatan rawatan melalui kaedah perubatan Islam dan alternatif itu yang dianggap lebih berkesan kerana pengamalannya didasarkan dari hadis dan Al-Quran. Masih terdapat individu yang mengamalkan perubatan berkenaan. Nur Aini binti Ibrahim atau lebih ceria dikenali Kak Ani dari kampung Bukit Wakaf Baru Kelantan, walaupun kini masyarakat sering didedah dan digembar-gemburkan dengan kehebatan perubatan moden. Menurut Nur Aini, asalnya rawatan tradisional ini diasas atau diperkenalkan oleh arwah atuknya, kemudiannya diperturunkan kepada arwah ibunya, di mana selama 16 tahun arwah ibunya terbabit secara total dalam bidang rawatan terbabit. Disebabkan arwah ibunya tiada adik-beradik, beliau yang merupakan anak tunggal mula mengambil alih tugas itu dalam tempoh 5 tahun selepas ibunya meninggal dunia sebagai penyambung warisan 3 generasi dan dalam usaha untuk membantu pesakit dapat menjalani kehidupan yang sempurna. Dia bukan memandai-mandai untuk menjalankan rawatan seumpama itu. Sebaliknya, beliau sejak awal lagi mempelajari ilmu rawatan terbabit semasa hayat ibunya selama 4 tahun itu, di mana ketika itu beliau berada di Kuala Lumpur. Bahkan ketika beliau berada di Kuala Lumpur, beliau telah berjinak-jinak dalam rawatan terbabit yang menjadikan beliau begitu mahir dalam rawatan penyakit-penyakit berkenaan sehingga sekarang. Sebagaimana arwah ibunya yang menyasarkan rawatan penyakit kronik seperti jantung dan kanser, dia juga turut memberikan rawatan kepada pesakit jantung, kanser dan wanita yang tiada zuriat yang ditetapkan hari Selasa sahaja. Kak Ani mengadakan rawatan ini di rumah ini saja tetapi tidak di luar rumah. Ini bermakna pesakit perlu datang ke rumah Kak Ani kerana dengannya Kak Ani dapat melakukan rawatan yang sepatutnya dengan lebih sempurna, katanya ketika ditemui wartawan Asia TV di kediamannya itu. Apabila ditanya tentang peranannya sekarang terhadap pesakit ketika mula-mula dia mengambil tugas berkenaan, beliau menjelaskan bukan sekadar suatu kewajipan untuk membantu pesakit yang di dalam kesukaran disebabkan kesakitan itu, namun disebabkan minatnya yang begitu mendalam terhadap bidang yang dicuburunya itu menjadikannya begitu bersungguh-sungguh untuk membantu pesakit yang memerlukan rawatan yang sepatutnya. Katanya, dia tidak menggunakan sebarang ubat-ubatan sebagaimana perubatan moden. Ini kerana dalam setiap rawatannya, dia hanya menggunakan temulawak atau kunyit sebagai bahan atau herba paling mujarab dalam rawatannya. Misalnya untuk rawatan barah,
kadang-kadang dia menggunakan pokok herba dikenali ketam duri, di mana pokok ini perlu dicari sendiri kerana agak terlalu sukar untuk memperolehinya. Ketika diminta menjelaskan penyakit barah, yakni kanser, sebagaimana pengalamannya dalam rawatan, penyakit barah menurutnya mempunyai 4 tahap, iaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Bagi penyakit barah, tahap 1 hanya mempunyai biji sahaja. Dalam tahap ini katanya, dia tidak mengetahui pesakit itu menghidap barah atau ketumbuhan. Barah tahap 2 pula apabila bahagian dalam tubuh manusia telah menjadi nanah dan darah kotor. Barah tahap ketiga pula apabila bahagian-bahagian yang disyaki barah telah menjadi bengkak. Semua bahagian yang terkena barah telah menjadi warna merah dan bahagian berkenaan telah pecah. Manakala barah tahap 4 pula adalah tahap terakhir yang dianggap telah mendatangkan risiko kepada pesakit tersebut. Rawatan yang dilakukan dalam tahap ini menurutnya kadang-kadang menemui kejayaan dan ada juga yang gagal disebabkan permasalahan tertentu. Lazim apabila pesakit telah menghidap barah tahap 4, amat jarang yang datang menerima rawatan. Kebanyakan pesakit-pesakit berkenaan akan merujuknya ke hospital. Malah sering Kak Ani dikunjungi kebanyakan pesakit yang datang untuk menerima rawatan bagi barah tahap 1 dan 2 dengan segera, katanya. Menurut Nur Aini, penyakit barah adalah penyakit berbahaya dan risiko, dan kebanyakan pesakit sering datang menerima rawatan seperti barah payudara dan barah rahim. Manakala barah jenis Raja Satun bukan dianggap jenis barah tetapi jenis bisul. Misalnya dalam hidung pula, katanya dalam hidung bukan jenis barah tetapi seduan atau menurut dialek Kelantan atau disebut juga resdung. Resdung ini jika tidak dirawat dengan segera, akibat pesakit membiarkannya sehingga merebak ke beberapa bahagian dalam sistem pernafasan, rongga dan tulang akan menjadikannya barah pula. Dia merawat penyakit barah itu menggunakan kunyit dan beras, daun-daun herba yang diisikan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahan-bahan yang telah siap diisikan dengan ayat-ayat suci Al-Quran ini kemudiannya disapu di bahagian-bahagian yang dijangkiti barah dan ketumbuhan itu. Tahap kesembuhan barah yang telah dirawat menggunakan bahan-bahan berkenaan yang telah diisikan dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu bergantung kepada tahap barah itu sendiri. Jika barah tahap 1 dan 2, kesembuhannya agak cepat. Lazimnya, menurutnya, kebanyakan pesakit yang dirawatnya ialah barah tahap 2. Katanya, kebanyakan pesakit barah tidak mengetahui mereka sebenarnya diserang barah tahap teruk, yakni kritikal, dan pernah terjadi pesakit yang menghidapi barah tahap teruk di mana mereka telah tidak diterima oleh pihak hospital. Katanya, pesakit yang sebegini juga pernah beberapa kali diterimanya apabila mangsa yang mendapat rawatan di hospital yang mengesahkan mereka menghidapi barah yang teruk, mereka akan datang merujuk kepadanya pula. Pernah katanya, pesakit dari Pahang yang menghidapi barah apabila sebahagian sarafnya telah sembuh, namun sebahagian lagi saraf tersebut gagal disembuhkan. Pesakit berkenaan datang kepadanya untuk menerima rawatan. Menurut Kak Ani, sel yang dialami oleh pesakit berkenaan dianggap gila-gila. Jadi, pesakit berkenaan datang menemuinya yang meminta merawat saraf yang gagal disembuhkan itu. Katanya, purata pesakit-pesakit barah, yakni barah tahap 4 yang tidak diterima oleh pihak hospital disebabkan pelbagai masalah yang dihidapi oleh pesakit-pesakit tersebut yang kemudiannya merujuk kepadanya pula melebihi 30 orang. Malahan, ramai juga yang datang menerima rawatan tersebut telah sembuh sepenuhnya, tetapi tidak kurang juga yang gagal disembuhkan berdasarkan kepada keadaan penyakit dan pesakit itu sendiri. Di antara kaedah yang Kak Ani buat untuk merawat pesakit ialah, pertama sekali Kak Ani akan merawat pesakit dengan kaedah ayat-ayat suci Al-Quran, membuat air tawar, yakni air hidup, dan tepung tawar dengan mengisikannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa dalam Islam, lalu diberikan kepada pesakit-pesakit berkenaan, katanya. Manakala tentang pesakit jantung pula yang pernah dirawatnya dengan kaedah berkenaan telah agak ramai, tetapi dia tidak menyenaraikannya. Apabila ditanya tentang jumlah yang dimaksudkan secara purata, dia menganggarkan pesakit jantung yang pernah dirawatnya melebihi dari 100 orang. Masalah pesakit jantung seperti lemah jantung, jantung berlubang, jantung tersebat dan bengkak,
Setakat ini, rawatan jantung yang dilakukan Kak Ani terhadap pesakit-pesakit terbabit menemui kejayaan. Namun, di antara masalah jantung yang paling digemari Kak Ani ialah pesakit yang mengalami masalah jantung bengkak. Keadaan jantung pesakit dalam kategori ini adalah jantung yang baik dan sempurna, tetapi disebabkan masalah bengkak itu saja yang menyebabkan mangsanya berasa tidak selesa dan sakit, kata Nuraini. Nuraini menambah, rawatan bagi pesakit jantung bengkak tahap kesembuhannya agak cepat kerana jantungnya sekadar bengkak tentunya amat mudah dipulihkan. Katanya, baginya jantung mengalami bengkak yang kadang-kadang berpunca dari perjalanan darah yang tidak stabil, air dalam badan terlalu banyak yakni jantung tidak berupaya untuk mengepam, menyebabkan jantung itu lemah. Kaedah rawatan jantung ini pula, beliau akan merawat pesakit dengan kaedah ayat-ayat suci Al-Quran, iaitu secara tiupan, mengisikan air tawar dengan ayat-ayat suci Al-Quran, zikir dan doa serta penggunaan minyak sapu yang dibuat sendiri oleh pesakit. Bagi pesakit jantung yang menghidapnya akan berasa di bahagian dada dan bahagian belakang, iaitu urat jantung bahagian belakang bersetentang dengan dada. Sebab itulah pesakit jantung akan berasa lenguh-lenguh tangan dan pergelangan tangan. Katanya apabila diminta menceritakan prospek penyakit tersebut. Berhubung dengan rawatan pasangan yang tiada zuriat, dia juga pernah merawatnya. Katanya dia tidak dapat memberikan perangkaan pesakit yang pernah datang menerima rawatan tentang masalah tiada zuriat kerana telah agak terlalu ramai. Ini katanya arwah ibunya juga turut membuat rawatan yang sama dan rumah pusaka yang didudukinya sekarang sering dikunjungi bakal-bakal ibu tetapi gagal mendapat zuriat kerana pelbagai sebab. Hanya salah seorang pesakit yang masih diingatinya adalah mangsa dari Australia yang datang ke rumahnya kerana gagal mendapat zuriat. Apabila ditanya, suami wanita berkenaan berusia 64 tahun. Walau bagaimanapun, mereka memerlukan kehadiran seorang anak sebagai penyeri dalam rumah tangga. Setelah diketahui beliau mampu memberikan rawatan yang dimaksudkan, pesakit tersebut datang ke rumahnya sebagaimana hasrat pasangan tersebut. Dengan izin Allah yang juga atas ikhtiarnya, pada bulan Ogos tahun 2014, pesakit tersebut mula mendapat zuriat pertama. Di antara pesakit-pesakit yang pernah datang menerima rawatan dari luar Kelantan seperti Australia, Singapura, Sabah, Sarawak, Pahang, sementara pesakit dari Terengganu dianggap paling ramai katanya. Menurut Nuraini, kebanyakan pesakit yang pernah datang menerima rawatan dari rumahnya pasti akan memaklumkan kepadanya bahawa penyakit yang dialami mereka setelah menerima rawatan darinya telah sembuh dengan izin Allah. Malah katanya, kadang-kadang terdapat segelintir di kalangan pesakit berkenaan yang berkunjung ke rumahnya memaklumkan tentang keputusan terkini penyakit-penyakit mereka yang telah sembuh dengan memberikan ucapan tahniah kepadanya di atas usahanya itu. Apabila ditanya, dari mana pesakit mengetahui beliau mampu merawat penyakit-penyakit kronik itu melalui kaedah perubatan Islam? Katanya, mereka mengetahuinya dari mulut ke mulut. Beliau sebenarnya tidak begitu berminat disebarkan melalui media sebagaimana arwah ibunya. Beliau tidak pernah mengiklankannya di dalam media sosial walaupun dia sendiri mempunyai talian wifi kerana beliau tidak mengharapkan dikenali sebegitu rupa. Apabila membicarakan tentang bayaran selepas rawatan, dia tidak mengenakan sebarang bayaran kepada pesakit. Dia membantu merawat pesakit atas niat sedekah semata-mata untuk tujuan membantu pesakit kerana Allah SWT. Jika pesakit berniat untuk memberikan sedikit perbelanjaan atas dasar khidmatnya itu dan telah berniat sebagai sedekah dan hadiah, itu terpulalah kepada pesakit itu sendiri. Jika pesakit tidak memberikan bayaran pun, dia tidak akan memintanya. Kerana itu semua sudah menjadi kewajipannya juga untuk membantu pesakit yang memerlukan bantuan dan rawatannya.